Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pertama dan selamanya marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan kasih sayangnya Allah masih lagi memberikan kita ini peluang, ruang, masa, taufik dan hidayah untuk kita sama-sama meneruskan kehidupan kita di dalam ketaatan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan memperbaiki segala kehidupan kita, bertaubat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan dahulu. Moga-moga segala usaha yang kita lakukan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarkan kepada kita syurga insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Baik tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, minta maaf kerana Ustaz Marzuki Junoh mengatakan dia masih lagi di dalam meeting yang menyebabkan dia tak dapat nak hadir lah last minute. Jadi saya tak sempat nak cari ustaz ganti, jadi saya gantikanlah ya tuan-tuan ya. Apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah hadis tentang berkenaan tentang amalan paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maksud hadis tersebut adalah daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud ni tuan-tuan, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ataupun juga dikenali sebagai Ibnu Mas'ud ya. Jadi kalau kita dengar ustaz-ustaz kita menyebut tentang Ibnu Mas'ud, nama sebenarnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling Allah sukai? Ya. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang paling Allah sukai? Lalu baginda menjawab, yang pertama adalah solat pada waktunya. Solat pada waktunya. Kemudian apa? Lalu baginda menjawab, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Lalu ditanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan, di sini berdasarkan daripada hadis ini ada 4 kategori perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah solat pada waktunya, yang kedua adalah berbuat baik kepada ibu bapa, dan yang ketiga adalah ada 3 saja tuan-tuan ya. Ada 3, iaitu pertama adalah solat pada waktunya, yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dan yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Baik tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ciri yang pertama adalah solat pada waktunya. Solat ini tuan-tuan adalah merupakan satu kewajipan bagi setiap Muslim. Kita semua sedar bahawasanya kita sebagai seorang Muslim, orang yang ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh sekali-kali meninggalkan solat.
Dan solat adalah merupakan perkara apabila kita melakukannya, Allah Subhanahu Wa Taala menjamin kita akan mampu untuk mencegah diri kita daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Cumanya tuan-tuan, solat ini kita perlu lakukan, kita perlu faham solat ini perlu dilakukan atau perlu didirikan. Jadi kita perlu faham maksud melaksanakan dan maksud mendirikan. Solat yang dilaksanakan adalah solat yang hanya dilaksanakan semata-mata untuk melepaskan tanggungjawab, which is perkara ini tuan-tuan, bab solat kita dari segi sah batal itu ya mungkin sudah selesai. Maksudnya sekiranya ada wuduk yang sempurna, yang baik, dilakukan solat, ada takbir, ada niat dan sebagainya, maka okey, dari segi zahirnya yes, memang solat itu sah di sisi syarak. Namun apakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala diterima ataupun tidak? Itu akan menjadi satu persoalan juga. Dan kemudian solat ini apabila dilaksanakan, biasanya dilaksanakan dalam keadaan keterpaksaan, dalam keadaan tidak ada sepenuh hati, dalam keadaan tidak bersungguh-sungguh. Jadi dia akan membezakan orang yang melaksanakan solat dan orang yang mendirikan solat. Baik, kita pergi kepada orang yang mendirikan solat. Maksud mendirikan solat adalah orang yang melaksanakan solat tetapi juga dalam keadaan, dalam pada yang sama, dia melakukan dalam kesungguhan, dia melakukan dalam keadaan dia memelihara solat tersebut dengan maksud memelihara waktu solat tersebut, dengan maksud memelihara segala perkara-perkara yang terkait dalam kehidupannya. Segala itu dijaga. Itu adalah merupakan salah satu cara bagaimana solat itu dilakukan ataupun dengan maksud solat itu didirikan, dilaksanakan dan juga dalam pada waktu yang sama dilakukan dengan kesungguhan dan pada waktu yang sama dilakukan dengan sepenuh hati. Maka itu yang akan membezakan orang yang melaksanakan solat dan orang yang mendirikan solat. Bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut yang saya bacakan ayat tadi, sesungguhnya solat boleh mencegah diri daripada perkara keji dan mungkar. Ada orang bertanya kepada saya, Dif, macam mana solat yang aku lakukan, adakah Allah Subhanahu Wa Taala terima ataupun tidak? Aku dah buat macam ni sebab aku rasa macam tak khusyuk. Jadi saya katakan kepada dia macam ni, sebaiknya bila bab solat ni kita lihat kepada kesan terhadap solat itu yang lebih penting berbanding daripada kita fikirkan tentang Allah terima ke tak terima. Sebab terima ataupun tak terima solat tersebut adalah merupakan hak mutlak Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berhak untuk menentukan sama ada solat itu diterima ataupun tidak. Walaupun macam sekalipun kita lakukan solat tersebut sungguh-sungguh, tapi secara mutlaknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Jadi sekalipun ada ulama ataupun guru mengatakan okey, kalau kita buat macam ni, tandanya Allah Subhanahu Wa Taala terimalah solat kita. Okey, itu adalah merupakan berdasarkan ilmu yang disampaikan. Namun perkara ataupun syarahan ataupun yalah apa yang diperkatakan tentang solat itu Allah terima tak terima itu tetap juga dia bukan pada perkara macam ni nak cakap, perkara yang confirm Allah terima. Dia masih lagi dalam keadaan mengatakan okey, solat ni diterima, tapi dia masih lagi dalam dirinya masih lagi syak. Dia sebab dia tak tahu pun sebenarnya solat tu diterima atau tidak. Sebab yang menerima secara mutlak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya bersangka-sangka sajalah berdasarkan daripada ilmu. Tak menjadi masalah, boleh. Cumanya secara mutlaknya solat yang kita lakukan Allah yang tentukan sama ada terima atau tak terima. Jadi kawan saya tadi bertanya kepada saya tentang solat yang dilakukan adakah Allah terima ataupun tidak. Saya katakan kepada dia lebih baik kita fokus kepada kesan daripada solat yang kita lakukan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah beri panduan tentang solat, mengatakan apabila seseorang itu mendirikan solat maka dia akan ada satu kekuatan jiwa yang menyebabkan dia mampu untuk mencegah dirinya daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Ini jelas yang disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-46. Maka tuan-tuan, setelah kita melakukan solat, setelah kita mendirikan solat, habis kita melakukan solat, keluar kita daripada surau, keluar daripada masjid, kita cek diri kita,
adakah kita ni masih suka kepada maksiat ataupun tidak. Kalau sekiranya kita masih gemar melakukan perkara maksiat, kita gemar melakukan perkara kemungkaran, bermaksud solat yang kita lakukan tadi ada masalah yang perlu diperbetulkan lah. Bukan masalah terhadap solat, terhadap diri solat tersebut. Bukannya kita tak perlu melakukan solat, tidak, tetapi solat itu perlu diperbetulkan. Kalau sekiranya dia masih lagi melakukan kemungkaran dan dia bercadang ataupun dia mengambil keputusan untuk meninggalkan solat, tak buat langsung solat, sebab no point, aku solat pun sama juga aku buat melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, itu adalah merupakan satu keputusan yang salah dan ditegah di sisi Allah, ditegah dalam agama. Kerana solat walaupun macam mana keadaan kita kena buat. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala telah Nabi SAW mengatakan Allah akan sangat suka kepada orang yang sentiasa menjaga solatnya, menjaga waktu solatnya dan memelihara solatnya. Itulah yang dikatakan dalam hadis tadi, iaitu solat pada waktunya. Maka kalau seseorang menjaga solatnya sungguh-sungguh dari segi waktunya, dari segi pelbagai ilmu terhadap solat, maka insya-Allah dia akan tergolong dari kalangan orang yang melakukan orang yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebenarnya bab solat ni tuan-tuan, kita dah lama pun melakukan solat, melaksanakan solat, mendirikan solat, tetapi ilmu yang terkait dengan solat ini terlalu banyak. Jangan kita berhenti belajar tentang solat. Seperti di surau kita ni, kita belajar bab solat dengan Ustaz Raihan dalam kitab Bahrul Mazi, tentang sah batal solat, tentang dia punya falsafah solat dan sebagainya lah. Maka perkara-perkara itu kita kena ambil cakna tuan-tuan. Kita ambil cakna supaya solat yang kita lakukan itu benar-benar mampu untuk membuahkan diri kita kuat untuk melawan hawa nafsu kita daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Itu jelas. Macam malam tadi tuan-tuan, saya ada berjumpa dengan seorang kawan. Dia bercerita tentang dia sebenarnya ada masalah dengan isterinya. Dia mengadu dekat saya sebab dia ada orang yang ketiga lah. Jadi saya macam terkejut jugalah dia ada orang ketiga, sebab dia jenis orang yang baik, jenis yang pergi solat, suka dekat surau, kat masjid. Jadi bila berlaku macam tu, macam kita jadi pelik lah. Kita kawan dia, kita pelik lah. Sebab sepatutnya orang yang solat ni, yang jaga solat ni, insya-Allah dia baik lah. Maksudnya tak adalah buat benda-benda yang tak senonoh tu lah, ataupun benda-benda yang maksiat dan mungkar. Jadi malam tadi saya jumpa dia, saya nasihatkan mana yang saya mampulah. Dia mengatakan memang dia kata dia tak boleh nak tahan diri dia. Cerita dia tak boleh tahan diri dia daripada melakukan perkara yang maksiat tu lah, yang dia ada affair dengan perempuan lain. Jadi saya nasihatkan dia tentang solat, saya cek tentang solat dia dan sebagainya. Maksudnya kefahaman tentang solat tu bagaimana. Saya tanya dia kefahaman solat dia bagaimana, macam mana solat yang dia lakukan. Jadi itulah yang kami bincangkan, dan saya datangkan dengan beberapa dalil daripada Al-Quran dan juga hadis tentang bagaimana sepatutnya solat yang dilakukan itu mampu untuk mencegah diri kita daripada perkara keji dan mungkar. Kalau tuan-tuan, kalau kita buat masih lagi melakukan perkara keji dan mungkar setelah kita solat, maka solat kita ada masalah. Kat situlah yang kita kena tackle, kita kena perbetulkan. Kita solat dah berapa tahun dah tuan-tuan? Mungkin dah 30 tahun, 40 tahun kan kita solat. Tetapi kalau sekiranya kita masih lagi seronok dengan melakukan kemaksiatan, maka di situ kita kena cek lah. Kita sama-sama kena cek mana perlu diperbetulkan dalam urusan kita mendirikan solat tu. Bagaimana kefahaman, bagaimana tentang khusyuk kan. Khusyuk juga tuan-tuan perlu kita faham juga tuan-tuan. Dia bukanlah apabila kita solat dan kita nak dapat khusyuk tu bila Allahu Akbar tiba-tiba terus blank. Macam itulah. Maksudnya tiba-tiba gelap. Kita telah berada dalam satu dunia yang lain. Kita tak lihat semua benda yang ada sekeliling kita. Bukan begitu tuan-tuan kalau kita faham tentang khusyuk. Khusyuk adalah dari perkataan khasya'a yang bermaksud sepenuh hati. Solat yang dilakukan sepenuh hati, itulah dikatakan khusyuk. Sebab tuan-tuan, Nabi SAW ketika dia solat, sahabat mengatakan ketika ada seorang budak menangis kan, ketika ada seorang budak menangis, lalu Nabi mempercepatkan solatnya.
Dengan maksud kat situ, Nabi dengar orang yang berada di sekeliling, apa yang berlaku di sekeliling, menyebabkan Nabi mempercepatkan solatnya. Jadi apakah Nabi tak khusyuk? Persoalan dia kan, apakah Nabi tak khusyuk? Apakah Nabi tak khusyuk sebab dia dengar orang yang menangis kat belakang, budak yang menangis kat belakang? Jawapannya adalah tidaklah, sebab Nabi sebenarnya solat pun dalam keadaan khusyuk. Cumanya kefahaman kita tentang khusyuk yang kena diperbetulkan. Dan Nabi SAW pun menyuruh kita kalau solat kan, kita kena tengok dekat kita punya tempat sujud. The idea is supaya kalau tengah kita solat tu, depan kita tengah kita solat tu, dekat tempat sujud kita ada nampak kalajengking ke, ada nampak lipan ke, ada nampak ular, kita kena mengelak tuan-tuan, ya, kita kena mengelak, bukannya kita diam sahaja. Itu sebab kalau kita faham khusyuk tu adalah kita dalam keadaan gelap dan kita dalam keadaan berada dalam dunia yang gelap dan berseorangan, tak ingat apa langsung, itu bukan khusyuk, ya. Namun khusyuk adalah perkara solat yang kita lakukan dengan sepenuh hati, itulah khusyuk. Maka kalau kita jaga sungguh-sungguh tentang solat kita ni tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengasihi kita. Yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Amalan yang baik yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Tuan-tuan, sama ada kedua ibu bapa kita ini masih hidup lagi ataupun telah lama pergi, telah meninggal dunia, maka kita sebagai seorang anak tetap akan terus berbakti kepada mereka. Setidak-tidaknya adalah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendoakan keampunan kepada kedua ibu bapa kita, untuk mendoakan kesejahteraan kedua ibu bapa kita. Doakan tuan-tuan, macam mana sekalipun keadaan kita kena berusaha untuk memastikan kita ini sentiasa berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kedua ibu bapa kita. Maka kalau sekiranya kita lakukan perkara tersebut, kita dikategorikan sebagai orang yang anak soleh. Ya, anak soleh ni adalah orang yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya. Tak kisahlah tuan-tuan sama ada ibu bapa itu masih hidup ataupun meninggal dunia, maka kita kena berusaha untuk mendoakan mereka. Not necessary kita ialah dia akan berdasarkan kepada kemampuan masing-masing tuan-tuan. Kadang kalau kedua ibu bapa kita masih hidup dan dia berada di sekeliling kita, kita boleh berbakti depan dia. Maksudnya kita boleh tolong dia, kita boleh sediakan makanan dia, kita boleh itu dan ini macam-macam. Tetapi kalau dalam keadaan jauh, kita ada kekangan yang berada berasingan, maka doalah tuan-tuan, doalah yang sebaiknya untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ia menjadi satu bukti betapa kita kasih dan sayang kepada kedua ibu bapa kita. Dan itu juga adalah merupakan petunjuk, ya, ataupun bukti bahawasanya kita anak soleh dan juga solehah. Maka kedua ibu bapa kita perlu kita berbakti kepadanya setidak-tidaknya dengan memanjatkan doa. Dan memanjatkan doa kepada mereka ni tuan-tuan hendaklah sampai kita mati. Cerita dia, biarlah mati yang lahat itu yang memisahkan kita daripada berdoa untuk kedua ibu bapa kita. Jangan kita berhenti pada satu-satu masa sahaja, kerana tanggungjawab kita sebagai seorang anak adalah terus menerus berbakti kepada kedua ibu bapa sehingga kita mati. Bukannya pada satu masa sahaja. Contohnya kita berdoa kepada kedua ibu bapa untuk kedua ibu bapa kita semasa dia hidup saja. Setelah dia meninggal kita dah tak buat dah. No, bukan macam tu. Tetapi kita kena berterusan berdoa dan juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kedua ibu bapa kita diampunkan dosa. Dan juga tuan-tuan, kita juga boleh berbakti kepada kedua ibu bapa dengan bersedekah atas nama kedua ibu bapa kita. Kita bersedekah, kita sedekahkan pahala yang sedekah tersebut kepada kedua ibu bapa kita. Itu juga adalah merupakan salah satu cara bagaimana kita nak berbakti kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga tuan-tuan, amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, adalah jihad di jalan Allah. Ya, jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah ni tuan-tuan ada
pelbagai. Kalau kita buka kitab Jundullah tu tuan-tuan ya, dia adalah merupakan kitab yang menerangkan tentang jihad di jalan Allah. Ada pelbagai jenis jihad. Dia bukan sahaja kita pergi berperang di jalan Allah, bukan itu saja tuan-tuan ya, tetapi ada pelbagai lagi. Jihad ialah perbuatan yang wajib dan Islam amat mengambil berat tentang pelaksanaannya. Ia terdapat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kelebihan dan kewajipan berjihad. Dalam Al-Quran pun sebut tuan-tuan ya, kelebihan dan juga kewajipan berjihad, seperti dalam surah An-Nisa ayat yang ke-74 yang bermaksud, oleh itu orang yang beriman perlu mengutamakan kebahagiaan akhirat daripada kesenangan kehidupan dunia. Hendaklah mereka berperang pada jalan Allah untuk membela Islam, dan sesiapa yang berperang di jalan Allah lalu ia mati syahid atau beroleh kemenangan, maka kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Jadi jihad ni perlu difahami dengan sungguh-sungguh lah, kerana ada kefahaman, ada orang memahami jihad dalam keadaan salah. Akhirnya yang berlaku adalah mereka beramal, mereka melakukan ibadah ataupun mereka melakukan kebaikan dalam keadaan yang salah, kefahaman yang salah. Jihad yang pertama, jihad mempunyai pengertian yang luas ya. Jihad yang pertama adalah jihad dengan diri, iaitu seorang muslim menyertakan dirinya dalam medan pertempuran melawan musuh. Jihad ini ialah jihad di tahap paling tinggi ya. Ini adalah maksud jihad yang paling tinggi, seperti yang kita lihat di Palestin tuan-tuan hari ini. Mereka berperang melawan Israel. Mereka berperang menggunakan jua senjata untuk melawan mereka musuh-musuh Islam di sana. Yang berperang mujahidin tu adalah dia punya senjata. Namun jihad ataupun rakyat yang lain, mereka juga berjihad melawan tentera di sana dengan pelbagai senjata yang lain, seperti mungkin batu, mungkin bom buatan sendiri dan sebagainya. Itu adalah merupakan jihad yang paling tinggi, iaitu jihad berada di dalam medan pertempuran. Jihad yang kedua adalah jihad harta, iaitu seorang muslim yang memberi sokongan kepada para pejuang dengan hartanya untuk memenuhi segala persiapan yang diperlukan. Ini juga adalah merupakan jihad tuan-tuan. Seperti kita di sini tak mampu untuk berperang ke Gaza, tak mampu untuk berperang di Palestin, tapi kita mampu dari segi kewangan, maka hulurkanlah tuan-tuan. Ya, hulurkanlah kewangan kita, harta kita untuk membantu saudara-saudara pejuang kita di sana. Seperti yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-41 yang bermaksud, pergilah kamu beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, sama ada dengan keadaan ringan dan mudah bergerak ataupun dalam keadaan berat disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab, dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah untuk membela Islam. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, hendaklah kita ni tuan-tuan mempertahankan Islam, memperjuangkan Islam dalam keadaan kapasiti masing-masing. Kalau kita mampu untuk pergi berperang, pergilah ke Gaza sana, pergilah ke mana-mana saja tempat berperang. Maksudnya kita mampu, jadi kita perlu itu kemampuan kita, maka kita bolehlah berperang. Namun kita perlu tertakluk, kita perlu bergantung kepada pemerintah kita juga tuan-tuan. Kalau pemerintah kita memang tidak membenarkan, jadi kita jangan pergi, sebab kita masih lagi tertakluk pada apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Namun tuan-tuan, kalau sekiranya kita yang diserang, maka kita perlu mempertahankan tanah air kita lah, negara kita lah. Maka ketika itu kita berjuang melawan musuh-musuh yang nak merosakkan ataupun nak merosakkan Islam dan kita semua. Sebaik-baik jihad ialah seorang muslim itu melakukan kedua-dua perkara di atas, iaitu berjihad. Sebaik-baiknya dia boleh pergi berjihad di medan perang, dan juga dia mampu untuk menggunakan harta untuk membantu pejuang-pejuang ataupun orang-orang yang berjuang dalam Islam. Berjihad di jalan Allah Ta'ala merupakan antara amalan yang utama untuk menjadikan seseorang muslim dekat kepada Allah Ta'ala. Baik, sedikit dari pengajaran hadis yang saya kongsikan tadi tuan-tuan, tentang Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka kepada 3 golongan tadi, iaitu yang pertama solat pada waktunya, yang kedua adalah berbakti kepada kedua ibu bapa, dan yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Seorang muslim mustahil menjaga perkara-perkara yang dapat membuatkan dirinya memperoleh kasih sayang dan redha Allah Subhanahu Wa Taala.
Seorang Muslim mestilah menjaga perkara-perkara yang dapat membuat dirinya memperolehi kasih sayang dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam Islam ni tuan-tuan ada pelbagai perkara yang kita boleh lakukan. Yang penting bertepatan dengan syariat, yang penting kita ikhlas untuk mencari redha dan kasih sayang Allah. Banyak tuan-tuan. Kalaupun kita tak melakukan 3 perkara tadi, namun ada banyak perkara lagi yang kita boleh lakukan untuk kita meraih redha dan kasih sayang Allah. Maka kalau sekiranya kita bersungguh-sungguh untuk melakukan perkara tersebut, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan kasih dan redha kepada kita. Seorang Muslim mestilah memelihara solatnya dan sentiasa bersegera menunaikannya. Ini yang kita bincangkan tadi. Kalau kita pergi kepada surah Al-Mu'minun pun tuan-tuan, ada beberapa kriteria orang yang Allah katakan sebagai berjaya. Yang pertama, qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam solat. Dan dalam ayat yang seterusnya juga ada disebutkan, Allah mengatakan wallazina hum fi solatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang apa? Orang yang meninggalkan perkara sia-sia. Lepas tu orang yang yang melaksanakan zakat. Lepas tu orang yang meninggalkan zina ataupun menjaga kemaluannya. Dan kelima adalah orang yang menjaga amanah dan janji. Dan yang keenam adalah orang yang memelihara solat. Bagaimana ayat ni saya tak ingat sangat tuan-tuan. Wallazina hum ala solawatihim yuhafizuna, iaitu orang yang memelihara solatnya. Dia tergolong dari kalangan orang-orang yang memelihara solatnya. Ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala janjikan orang ini akan berjaya. Maka kerana itu tuan-tuan, memelihara solat adalah merupakan perkara yang perlu kita lakukan. Dan kita perlu pastikan kita ini sebagai seorang Muslim yang sentiasa menjaga solat kita. Seorang Muslim itu mestilah berbakti kepada kedua ibu bapa mereka dan sentiasa melakukan perkara yang dapat menyenangkan hati mereka. Pulanglah tuan-tuan, masing-masing ada cara dan cara masing-masing lah untuk melakukan kebaktian kepada kedua ibu bapa. Yang penting jangan sekali-kali kita tinggal doa kepada mereka. Itu adalah merupakan tanda bagaimana seorang anak soleh kepada kedua ibu bapanya. Seseorang Muslim itu mestilah berbakti kepada kewajipan jihad dalam Islam dilakukan dengan kudrat sendiri dan harta. Maka jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan salah satu yang ketiga tadi, iaitu perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekiranya kita ini kesungguhan dalam mempertahankan Islam, dalam memperjuangkan Islam, maka kita perlu menggunakan diri dan harta yang kita ada untuk sungguh-sungguh memastikan Islam itu sentiasa berada di, nak katakan macam mana, jihad itu kita perlu memastikan Islam itu sentiasa berada di atas lah tuan-tuan. Semampu mungkin. Ia bergantung kepada kapasiti masing-masing. Kalau kita mampu untuk pergi medan perang, kita pergilah. Kalau kita tidak mampu, kita hanya mampu dengan harta, maka harta sajalah yang seeloknya kita gunakan untuk memastikan kita juga berjihad di jalan Allah. Dan juga tuan-tuan, menuntut ilmu juga adalah merupakan salah satu jihad tuan-tuan. Macam tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, ia juga adalah merupakan jihad yang diiktiraf di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya seseorang itu pergi belajar ataupun balik daripada belajar meninggal dunia, contohnya aksiden, dia dah mati dalam keadaan jihad lah, mati dalam keadaan syahid. Cumanya syahid dunia ke syahid dunia akhirat, itu adalah perbahasan yang lain. Maka kan itu tuan-tuan, 3 perkara yang kita boleh lakukan untuk meraih kasih sayang Allah sayang ataupun disukai oleh Allah. Yang pertama adalah solat di dalam waktunya. Yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dan yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Itulah hadis yang saya kongsikan ini tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis tersebut daripada sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Wallahu alam, itu yang saya boleh kongsikan pada tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian dan tumpuan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana ila allazina A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.